Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, insyaallah pada pagi ini kita akan sambung bacaan kita dari surah Al-Baqarah. Hari ini kita baca bermula dari ayat 49. Muka surat 8 ayat 49. Atas sekali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Salawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ayat yang kita baca tadi masih lagi berkisar tentang Bani Israel. Sambungan cerita Bani Israel dan panjang cerita mereka ni. Allah Subhanahu wa taala cerita panjang sungguh. Di awal surah Baqarah ni tentang Bani Israel dan juga ahli kitab. Allah Subhanahu wa taala kata wa idh najjaynakum, dan ingatlah. Ingatlah ni sambungan kepada ayat hak sebelum ni. Allah Taala seru dia dalam ayat yang ke 47 tu, di mana Allah Taala kata ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat yang aku bagi kepada kamu. Jadi antara nikmat Allah ialah Allah menyelamatkan mereka daripada Fir'aun. Antara nikmat Allah kepada mereka, Allah muliakan mereka lebih daripada kaum-kaum yang lain pada masa itu. Dan kita dah sebut nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Bani Israel. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut nikmat ni kepada mereka supaya mereka ni kenang balik dan jangan lupa diri mereka. Di mana Allah Subhanahu wa taala pertama menyelamatkan mereka. Selamat daripada mana? Selamat bukan daripada Fir'aun hak laut merah tu. Mereka dengan Fir'aun ni beberapa kali kena selamat. Kali pertama wa idnajjainakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab. Kenangkanlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan orang-orangnya yang senantiasa menyeksa kamu dengan seksa yang seburuk-buruknya. Yasumunakum su'al azab. Fir'aun ni siapa Fir'aun? Fir'aun ni adalah gelaran bagi semua orang yang memerintah Mesir. Gelaran bagi pemerintah Mesir Fir'aun. Setiap kali naik pemerintah tu orang akan panggil Fir'aun. Turun pemerintah tu naik orang ganti naik orang panggil Fir'aun. Mana nama gelaran raja bagi Mesir adalah Fir'aun. Seperti mana gelaran Kaisar atau Caesar kepada tamadun Rom. Okay? Ataupun Kisra bagi Parsi, wa Tubba'un bagi raja Yaman, wan Najashi bagi raja Habasyah. Ini gelaran-gelaran raja. Alamun dia bagi. Fir'aun ni gelaran bagi raja Mesir. Masa tu dia kafir. Kaisar bagi Rom dan juga Syam juga kafir. Kisra bagi Parsi juga kafir. Tubba' ni bagi raja Yaman kafir juga. Najashi Najashi bagi orang yang memerintah Al-Habasyah. Baik. Jadi kisah dia ni, Bani Israel masa tu duduk di Mesir. Duduk di Mesir. Bila duduk di Mesir, maka satu hari Fir'aun ni dia mimpi. Nak jadi ke cerita. Dia mimpi api keluar daripada Baitul Maqdis dan masuk ke dalam setiap rumah bangsa Qibti di Mesir. Dia bakar habis rumah di Mesir kecuali rumah milik Bani Israel dalam mimpi itu. Wa madmunuha, ringkasannya
Mimpi itu ditafsirkan sebagai hilangnya kekuasaan Fir'aun di tangan seorang lelaki dari Bani Israel. Bila mimpi itu, Fir'aun nampak mimpi itu, malah ahli-ahli sihir dia pun kata akan keluar seorang lelaki daripada kalangan Bani Israel yang menakluk daulah kamu dan mengambil kedudukan kamu. Maka Fir'aun laknatullah pada masa itu memerintahkan bunuh semua anak lelaki yang dilahirkan dari kalangan Bani Israel. Dari kalangan Bani Israel. Dan tatrukal banat, biarkan anak-anak perempuan hidup, dan memerintahkan Bani Israel menjadi hamba abdi untuk melakukan kerja-kerja berat di Mesir. Itulah yang Allah Ta'ala kata, kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan orang-orangnya yang senantiasa menyeksa kamu dengan seburuk-buruknya. Yudhabbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak lelaki kamu. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'azim, dan pada yang demikian itu bagi kamu bala'un, mengandungi bala bencana, mir rabbikum 'azim, dari Tuhanmu yang maha besar. Bala'un 'azimun mir rabbikum, maksudnya bala yang besar dari Tuhan kamu. Okey. Bala di sini berkata Ibnu Jarir nikmat. Mula-mula Allah Ta'ala suruh ingat nikmat. Bila hujung ayat ni Allah Ta'ala kata pada yang demikian itu bala. Jadi kenapa suruh nikmat? Lepas ingat tu, cerita tu sebut ni bala. Kerana asal pada bala adalah ibtila, ikhtibar. Asal pada bala ni tujuan dia memberi ujian, dan ujian datang dengan pakej pahala. Maka itu sebenarnya nikmat yang juga Allah Ta'ala ingatkan kepada mereka. Okay? Dan Allah Ta'ala akhirnya selamatkan Nabi Musa daripada Fir'aun itu. Duduk mana? Duduk dalam istana Fir'aun. Waktu kita ni kan, dalam urusan penjagaan Allah, jangan pernah putus asa daripada Allah. Jangan kita kata habis dalam kita, tak ada dalam jalan keselamatan bagi kita, nanti kita jadi begitu, nanti kita jadi gini. Kalau ikut bahayanya, Nabi Musa lagi bahaya. Habis semua budak-budak kecil dibunuh oleh Fir'aun. Tapi Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya menjaga Nabi Musa dalam istana Fir'aun. Bayangkan hebat tak hebat perancangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu ada satu kitab saya sebut dah 2-3 kali, itulah kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Ada diterjemahkan sekarang, kalau ada belilah. Tapi kitab tu kena kitab akidah, berkaitan dengan akidah, berpandu kepada manhaj ahli sunnah wal jamaah yang sebenar, kerana di situ ada hadis-hadis yang menunjukkan akidah Islam dikumpulkan oleh pengarang dan juga pentahqiq kitab tersebut. Imam Al-Barbahari ni orang yang hidup pada kurun yang ke-4, kurun 300, dia meninggal pada 300 Hijrah lebih kurang.
Jadi 1100 tahun yang lampau. Kitab dia tu boleh dibaca sampai ke hari ni. Maknanya Allah jaga kitab dia. Padahal kalau ulama kaji punya kaji, Imam Al-Barbahari ni dia tak ada kitab lain melainkan kitab ni saja, satu ni. Dan kitab ni pula hanya 20 muka surat. Dan dia pula Al-Imam Al-Barbahari ni waktu hidup dia diuji oleh Allah. Bila dia ajak orang kembali kepada sunnah, kembali kepada manhaj dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang kata dia tak betul. Orang adukan kepada khalifah sehingga akhirnya dia diburu oleh khalifah. Dia pun lari bersembunyi. Takdir Allah, lama kelamaan fitnah itu orang panggil khalifah tu tersedar. Dia buang menteri yang memberi nasihat kepada dia supaya tangkap tu, dan akhirnya Allah juga uji khalifah tersebut, dia digulingkan lepas daripada tu. Mari khalifah yang kedua, lalu khalifah yang kedua ni pun kata jangan tangkap. Dia pun boleh mengajar balik. Waktu dia mengajar kali kedua tu, ramai sungguh anak murid dia, sehingga bila dia ni bersin di masjid, kan bila kita bersin sunat sebut Alhamdulillah. Bagi orang yang dengar sebutan Alhamdulillah, dia kena kata Yarhamukallah. Jadi Imam Al-Barbahari ni, Syekh ni, bila dia bersin dalam masjid sebut Alhamdulillah, punyalah ramai anak murid dia yang kata Yarhamukallah, sampai bergema suara Yarhamukallah tu sampai ke istana khalifah. Rasyat tak rasyat, ramainya anak murid dia. Lalu bila ramai gitu, ada juga pula orang cemburu, dan kemudian orang hasut khalifah, kata Imam Al-Barbahari ni ajak ajaran sesat. Sebab tu dia diperintahkan untuk ditangkap sekali lagi. Dia pun lari bersembunyi sekali lagi, duduk di rumah saudara perempuan dia, dan akhirnya dia mati dalam persembunyian dia. Waktu dia mati, adik dia kata kunci pintu, panggil seorang pengurus jenazah, mandikan jenazah dia, kafankan, solatkan, kebumikan, sembunyi-sembunyi, jangan bagi tahu. Kalau khalifah tahu aku selama ni melindungi dia, ngaku sekali pun kena tangkap. Dia pun, khadam dia pun kunci, panggil pergi, masuk je orang mandi tu, urus jenazah, dia kunci. Lepas siap selesai urusan jenazah, waktu nak sembahyang jenazah, tengok ramai orang. Kata di tuan rumah dia, adik Imam Al-Barbahari habis dah laku. Dia ayat ke khadam dia, kan aku dah bagi tahu supaya kunci pintu. Khadam dia kata, memang aku kunci belaka dah, aku pun tak tahu mari mana belaka ni. Setelah daripada dia bagi salat jenazah, tengok-tengok belakang tu pun hilang. Ni antara kemuliaan Imam Al-Barbahari. Dia tulis kitab dia 20 muka surat je. Dan dalam kitab Tabaqat Al-Hanabilah, Tabaqat Al-Hanabilah, dia tulis tentang kitab ni. Tapi kitab tu orang orang kata zaman selepas daripada tu dia diriwayatkan oleh seorang pendusta. Pendusta tu maksudnya dia bukanlah kata dia ni orang kaki tipu, cuma dia cerita hadis-hadis, mungkin dia tidak sandarkan dengan riwayat yang sebenar. Termasuklah kitab tu sebut. Kitab tu milik Imam Al-Barbahari, tapi dia riwayat dengan nama dia Ghulam Khalil nama dia.
Jadi dia ngajar kepada orang seolah-olah kitab tu kitab dia, padahal kitab tu kitab Imam Al-Barbahari. Tapi dengan hikmah Allah, bila kitab tu dipanggil, diambil oleh Ghulam Khalil ni, jadi kitab tu tidak dibinasakan. Sebab kalau kitab tu kata ni kitab Imam Al-Barbahari, boleh jadi khalifah yang nak tangkap dia pada masa tu akan musnahkan kitab dia. Dan kitab tu selama puluhan tahun, ratusan tahun orang ingat kitab Ghulam Khalil. Padahal Ghulam Khalil ni ambil daripada Imam Al-Barbahari, cuma dia nisbahkan kepada diri dia. Dia kata ni kitab, aku anak murid Ghulam Khalil kata aku ambil kitab ni daripada Ghulam Khalil. Berhenti setakat tu je. Jadi orang ingat kitab ni milik Ghulam Khalil. Setelah dibuat kajian beberapa tahun, selepas 1000 tahun kitab tu begitulah keadaannya, maka orang buat kajian, tengok-tengok, bila bandingkan kitab Ghulam Khalil dengan kitab tulisan ni, nama dia sama, Syarhus Sunnah. Tengok-tengok rupanya betul sebiji kitabnya, sehingga pentahqiq kata ini sebenarnya kitab Imam Al-Barbahari, cuma diriwayatkan oleh Ghulam Khalil dengan nama dia. Tetapi hikmah di sebalik tu ialah Allah menjaga kitab ni selama 1000 tahun. Hari ni kita boleh baca kitab dia, dan hari ni Tuhan empunya kitab tu menerima kebaikan di dalam kubur dia. Ni penjagaan Allah ni. Allah boleh jaga sesuatu yang Allah redha di tangan orang yang Allah murka. Allah boleh jaga sesuatu yang Allah redha di tangan orang yang Allah murka. Jadi sebab tu kerja kita ialah menjaga hak Allah, hak kita nanti Allah yang jaga. Sebab Nabi SAW kata, ihfazillaha yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Bila Allah jaga tu lebih baik daripada penjagaan kita. Tahulah Allah nak jaga macam mana keluarga kita, harta kita, maruah kita, pekerjaan kita, rezeki kita, macam mana. Allah tahulah, kerana dialah yang maha berkuasa dan dialah yang maha bijaksana. Maka kisah Fir'aun dengan Nabi Musa salah satu daripada contoh macam mana Allah jaga Nabi dia di tangan musuh dia. Padahal musuh ni nak bunuh semua anak lelaki Bani Israel, tapi Allah wahyukan kepada daripada mak Nabi Musa, letak dalam peti kayu, hanyutkan ke sungai Nil. Dijumpai oleh Asyah dan dayang-dayangnya. Lalu Asyah pada masa tu pula tak ada anak. Dia minta dengan Fir'aun supaya nak ambil anak ni, nak jaga. Akhir sekali dijagalah oleh Asyah sampai Nabi Musa besar. Sampai Nabi Musa besar. Jadi Fir'aun tu musuh Allah, Nabi Musa tu Nabi Allah, diselamatkan oleh Allah dalam tangan musuh dia. Ajaib. Kemudian Allah Ta'ala boleh bagi kepada hamba dia ni apa yang manusia tak terfikir. Air telah menyelamatkan Nabi Musa buat kali pertama waktu dia bayi, dan airlah juga yang menyelamatkan Nabi Musa buat kali kedua waktu dia besar. Masa kecil dia selamat dengan sungai Nil, masa besar dia selamat dengan Laut Merah. Betul tak? Masa kecil dia hanyut sungai Nil, air. Masa besar dia kejar belah Laut Merah. Nabi Musa menyeberang, Fir'aun tenggelam dalam Laut Merah. Maka Allah lindungi Nabi Musa masa kecil dengan air, dan Allah lindungi Nabi Musa waktu besar pun dengan air. Tentera Allah ni jangan diremehkan. Semua yang ada di keliling kita ni, kalau Allah nak jadi asbab pada sesuatu perkara, boleh sahaja. Sebab tu kita sebagai orang yang beriman ambil iktibar.
Yang penting kita jaga hak Allah. Apa hak Allah? Beriman kepadanya, mengesakan dia sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, dan mensucikan Allah daripada segala bentuk kesyirikan, sama ada syirik kecil apatah lagi syirik yang besar. Itu hak Allah kepada kita. Jangan disyirikkan Allah dengan sesuatu, walaupun sekadar 1% daripada hak-hak Allah. Itu yang kita kena jaga dan hati-hati. Kita jaga hak Allah, insya-Allah Allah jaga hak kita. Macam mana Allah nak jaga? Allah lebih tahu. Kita kadang-kadang tak terfikir. Kadang-kadang tak terfikir. Kemah-kemah rumah, tengok-tengok Allah ada barang 20 tahun lepas. Betul tak? Kalau hak barang, tapi hak lebih utama ilmu lah. Mungkin kerana kita ajar seseorang, sama ada dalam bentuk kuliah ke, atau dalam bentuk pesanan ke, atau dalam bentuk nasihat kepada anak ke, lepas tu kita pun lupa dah kepada ajaran kita tu. Kita hak nasihat kita lupa. Tapi dalam masa yang sama kita sendiri jaga diri kita, hak Allah kita jaga, sembahyang kita jaga. Boleh jadi Allah jaga anak kita tu dalam keadaan kita pun tak ingat dah pesanan tu, tapi dia ingat sampai umur dia tua. Dia kata, aku ingat lagi mak aku pesan, mari jumpa ustaz, saya ingat lagi apa ustaz cakap. Kita pula tanya, ya ke saya ada cakap macam tu? Kita tak ingat dah, tapi Allah jaga apa yang Allah Ta'ala nak. Jadi sebab tu cara kita ialah kita hijau kita jaga hak Allah. Yang selebihnya serahkan urusan tu kepada Allah. Sebab tu manhaj kita dalam kepimpinan, dalam sebagai rakyat hijau kita, masa kita sebut bahawa ni isu-isu berkaitan dengan hak pemimpin dengan hak rakyat ialah mentaati Allah dan mentaati pemerintah. Baik buruk dia, itu urusan dia dengan Allah. Dan kalau dia baik, dia diberi ganjaran. Kalau dia jahat, dia diberi azab oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi selama hamba ni buat apa yang Allah Ta'ala suruh, taat kepada mereka, taat kepada pemerintah, jangan memberontak dan sebagainya, doakan mereka, insya-Allah Allah yang jaga kita. Bukan pemimpin yang jaga kita, Allah yang jaga kita. Okey? Sebab tu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita kena faham dalam agama ni macam mana hukum itu berlaku. Kalau dengan ilmu kita saja, mustahil Allah boleh. Kalau siapa yang bergantung kepada dirinya untuk selamat daripada fitnah dunia dan akhirat, maka dia tidak akan dapat menyelamatkan diri sedikit pun. Tapi di saat dia menyerahkan urusan dia kepada Allah, dia jaga salat, dia jaga hak-hak yang Allah Ta'ala fardukan ke atasnya, dia jaga juga hak amalan yang sunat, dia jaga hubungan dia dengan manusia sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah Allah yang jaga dia. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Pada yang demikian itu bala bencana ataupun ujian kepada kamu, dan ujian yang sangat besar, ujian kepada Bani Israel. Kemudian Allah Ta'ala kata, wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Dan ingatlah juga ketika kami belahkan laut merah untuk kamu lalui kerana melarikan diri dari angkara Fir'aun, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun bersama-sama tenteranya, sedang kamu semua menyaksikan depan mata kamu. Jadi ini nikmat yang kedua atau nikmat yang ketiga, di mana Allah Ta'ala selamatkan mereka waktu mereka lari daripada Fir'aun. Yang tadi selamat masa kecil, yang ni selamat masa besar. Waktu dia berlaku tu, nampak, kamu boleh nampak dia tenggelam. Wa antum tanzurun.
Dan memang sungguh pun masa tu dekat je, hampir-hampir dah pasukan Nabi Musa nak ditangkap. Tentera Firaun tu nampak dah, sehingga dia kata haula ila syirzimatun qalilun. Kata tentera-tentera Firaun, alah, itu nampak kumpulan kecil mereka. Mereka jumlahnya sangat sedikit, kita ramai, kita tangkap mereka. Mudah dia kata. Tapi Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa dan pengikut dia. Bila berlaku bencana ke atas Fir'aun tu, disaksikan oleh Bani Israel. Waktu Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Kami tenggelamkan Fir'aun dalam keadaan kamu semua menyaksikan. Kamu di sini Bani Israel. Nikmat juga. Lagi nikmat yang mana Allah Ta'ala sebut? Wa idh wa'adna Musa 40 lailah, dan ketika mana kami telah berjanji kepada Nabi Musa untuk memberikan Taurat kepadanya setelah bersiap selama 40 malam. Nabi Musa pergi menghadap Allah selama 40 malam. Akhirnya Allah Ta'ala berikan kepada mereka, kepada Bani Israel, kitab Taurat. Wa antum thumma attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Tapi kamu setelah daripada dapat Taurat, waktu Nabi Musa pergi nak ambil Taurat, balik-balik tengok-tengok kamu sembah anak patung. Wa antum zalimun, dan sebenarnya kamu adalah orang-orang yang zalim terhadap diri kamu sendiri. Zalim di sini syirik kan? Jadi mereka ni, apa yang berlaku setelah Nabi Musa selamat daripada Fir'aun, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa untuk wa idh wa'adna Musa 40 lailah, janji untuk duduk dengan Nabi Musa ataupun mewahyukan kepada Nabi Musa dalam masa 40 hari. Masa 40 hari itu Nabi Musa pun tinggalkan kaum dia. Tinggalkan kaum dia, dijaga oleh saudara dia Nabi Harun. Dalam keadaan tu, maka pengikut Fir'aun, pengikut Nabi Musa ni diketuai oleh Samiri. Samiri ini diberi bisikan oleh syaitan, sehingga akhirnya dia rasa nak buat patung. Dia pun panggil Bani Israel untuk kumpulkan emas-emas yang ada, lalu dia pun buatlah anak patung anak lembu. Nabi Harun dah larang dah, tapi mereka tak nak dengar. Bila Nabi Musa balik, ghadbana asifa, balik dalam keadaan marah dan juga sedih. Dia tak apa kata, wahai Bani Israel, bukankah Tuhan dah beri janji untuk janji yang baik? Tuhan dah banyak nikmat kepada kita, tiba-tiba kamu semua sembah patung anak lembu. Lalu akhirnya Nabi Musa AS bakar patung tersebut dan ajak kembali Bani Israel untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah Taala sebut, "Tsumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun." Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahan kamu supaya kamu bersyukur. Wa idz ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ketika mana Allah Taala memberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat dan keterangan-keterangan yang terkandung di dalamnya yang membezakan antara yang benar dengan yang salah supaya kamu mendapat petunjuk. Jadi nikmat yang seterusnya ialah nikmat kitab Taurat itu sendiri. Sebagaimana nikmat kita ni besar, Quran ni sendiri adalah nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Jadi bila Allah Ta'ala beri kepada kita kitab, hargailah nikmat itu dengan baca dia, fahami makna dia, tadabbur ayat dia.
Itulah baru nama nikmat syukur dengan kitab. Bani Israel, Allah Ta'ala ingatkan kepada dia, antara nikmat yang kena kamu ingat, kena kamu syukuri Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah Allah Ta'ala memberikan kamu kitab yang memberi petunjuk kepada kamu apa yang benar dan juga apa yang salah. Kita ni kalau tak ada kitab, tak ada petunjuk daripada Allah, kita pun tak tahu hak mana betul, hak mana salah. Bila Quran kata tak boleh, baru kita kata oh salah rupanya. Bila Quran suruh, oh baru kita tahu benda ni elok rupanya sebab Tuhan suruh. Cuba kita tak ada panduan tersebut, nak buat macam mana pun tak tahu. Lepas tu saya suka ambil contoh penyembahan orang pengurusan jenazah. Orang mati ni, tuan-tuan tengok macam-macam cara manusia menguruskan jenazah. Yang membezakan antara orang yang mendapat hidayah dengan orang yang tidak mendapat hidayah. Orang Islam daripada awal kejadian lagi, waktu matinya anak Nabi Musa alaihissalam, anak Nabi Adam alaihissalam, bila berlakunya pembunuhan zaman tu, maka Allah Ta'ala suruh tunjukkan cara pengemubian jenazah dengan 2 ekor burung gagak. Kan? Bila mati seekor, maka dia pun gali tanam. Qabil pun tengok, oh gini, kenapalah aku tak boleh buat lagu tu juga dengan saudara aku. Pokoknya dia gali, dia pun tanam. Macam sejak daripada awal Allah dah bagi petunjuk kepada manusia, bila mati kena tanam, dan ada cara-cara dia. Kena mandikan dia, kena bersihkan najis daripada dia, pakaikan kepada dia wangi-wangian, ambil wuduk kepadanya, pakaikan pula air putih, ikat betul-betul, letak pula apa tu wangi-wangian lah. Kemudian ada yang dihadapkan kepada kiblat. Gitu petunjuk daripada Allah. Kalau yang tak ada petunjuk macam mana? Ada setengah tu bakar, masuk dalam apa ni, tempat pembakaran, kebuk pembakaran, dibakar sehingga hangus, sehingga akhirnya tinggal abu. Kita takut pada api neraka, tapi bila mati dia pergi bakar lebih, dia pergi bakar, seolah-olah itulah dia sebahagian daripada azab yang mereka dapat sebelum daripada azab neraka. Ada sebahagian awet mayat, tak bakar awet pula, letak tu kak, jadi kulit pokok yang habis, muka macam-macam jadi. Ada di tempat di Indonesia tu, ritual dia setahun sekali ke 3 tahun sekali, dia akan buka mayat, ubah baju, solek. Ada sebahagian tempat di China, dia lepas mati dia akan cincang mayat tu, cincang. Orang kita atas gunung dimakan oleh burung-burung. Semua yang kita tengok tu dahsyatnya. Ada yang dihanyutkan ke laut, mati letak atas perahu, kemudian hanyutkan ke laut, sampai tengah laut dibakar sampai tenggelam, kapal tu tenggelam, mayat tu tenggelam sekali dengan tu lah. Jadi ni manusia bingung, kenapa ada bakar, ada hanyut, ada awet, ada gantung di gunung, ada simpan dalam piramid. Sebab bila tak ada hidayah, manusia pening. Tapi bila ada hidayah, Allah Ta'ala ajar kepada kita cara macam mana nak uruskan jenazah. Alhamdulillah, semua orang Islam tak ada masalah dalam bab ni. Allah ajar kepada kita cara nak istinja, nak sucikan kotoran daripada tubuh kita. Nak buang air besar, basuh dengan air. Kita ni lama buat lagu tu. Mak Saleh dia lap dengan tisu. Bila berlaku Covid, habis tisu kat supermarket.
Masa tu dia pun basuh guna air. Dia kata rupa-rupanya selama ni basuh dengan air lah paling best sekali. Dia tak tahu selama ni kekok dia nak basuh dengan air. Tapi kita dalam agama hidayah tu ada. Kita ada petunjuk untuk waktu kita masuk tandas, keluar tandas, nak beristinja macam mana. Kita ada petunjuk untuk tidur macam mana, bersama isteri macam mana, bersama anak macam mana. Kita ada petunjuk untuk berniaga macam mana. Kita ada petunjuk untuk berjiran macam mana. Kita ada petunjuk untuk waktu hidup macam mana, waktu mati macam mana. Petunjuk Allah ni dalam semua aspek kehidupan. Jadi itu adalah nikmat Allah kepada kita. Jadi Allah ingatkan pada Bani Israel, tapi Allah sebut Bani Israel, tapi ingatan ni juga untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa ketika mana kami turunkan kepada Nabi Musa kitab Taurat, maka kamu Bani Israel kena syukur. Begitulah ketika Allah turunkan kepada kita Al-Quran, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka umat Nabi Muhammad kena syukur, belajar Quran, fahami Quran, beramal dengan Quran, sebarkan ajaran Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Habis ayat yang kita baca hari ini, insya-Allah kita akan sambung pada ayat 54 besok hari. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li lakum wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.